Lalu Allah Ta'ala sebut, innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang belajar tadi, kita menjadi ulul albab. Muslim ulul albab di sisi Allah Ta'ala. Apa makna ulul albab, tuan-tuan? Ulul albab kita biasa dengar, biasa kita dengar, tapi maknanya apa? Ulul maknanya apa? Ulul pemilik. Ulul pemilik, yang memiliki. Manakala albab makna apa, tuan-tuan? Kalau tak tahu tu pelik tu. Nampak sangat tak layan filem hitam putih tu, kan? Nampak sangat tak layan filem drama lama tu, kan? Tak lain tak bukan. Sampai jumpa harta dalam gua kawan tu. Albab dengan makna pintu-pintu. Maknanya Muslim ulul albab ni iaitu Muslim yang memiliki pintu-pintu. Kena terjemuh banyak lagi tu. Apa yang dimaksudkan Muslim yang memiliki pintu-pintu? Di sinilah alim ulama, para mufassirin, ahli tafsir bagi pengertian kepada kita. Ulul albab, pemilik pintu, ada 3. Yang pertama, pemilik pintu syurga. Orang-orang yang suka mengaji ilmu agama, suka dengan ilmu Allah, Nabi jamin pada dia, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah hadiahkan baginya satu highway ke syurga. Tuan-tuan, itu makna ulul albab pertama, yakni Muslim yang menjadi pemilik pintu syurga, ataupun bahasa mudah kata, orang-orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat sama-sama kita berada dalam majlis taman-taman syurga, ataupun orang tua-tua sebut majlis santapan rohani. Majlis santapan rohani kerana dalam hidup kita ni ada 2 para jamaah. Yang dalam namanya rohani, yang kat luar namanya roh jasmani. Kita makanan jasmani kita tak ada masalah. Perut kita 3 kali sehari kita bagi makanan. Bahkan ada di kalangan kita bukan 3 kali sehari, mungkin 6 kali sehari. Orang Kelantan kata kenyap botak perut. Bunyi Kelantan tu lah. Makanan jasmani manusia tak ada masalah. Tapi ramai di kalangan umat Islam terkena penyakit gastrik rohani. Apa pasal ramai orang dapat penyakit gastrik rohani? Sebab dia biarkan rohaninya dalam kelaparan. Dia tak mengaji ilmu, dia tak belajar agama, dia abaikan Al-Quran, dia tak baca wirid-wirid zikir-zikir, dia tak bangun malam bermunajat dengan Allah, menyebabkan rohaninya kebuluran. Bila rohaninya kebuluran, mulalah rohani itu mencari dan mengikut hawa nafsu dan bisikan
syaitan. Jadi para jamaah kita yang datang malam ni ramai-ramai ni, subhanallah. Hari pertama saya Naim Farhan hadir bertemu mata dengan tuan-tuan di Masjid Al-Amin yang indah ini. Mudah-mudahan malam ini rohani kita kenyang dengan ilmu Allah, dan insya-Allah jasmani kita sihat walafiat dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita seimbang tuan-tuan, rohani kenyang, jasmani pun kenyang, disitulah kita nak jadi orang yang disebut Muslim ulul albab. Muslim ulul albab, yang mana kita ni tuan-tuan tak nak sekadar orang sebut Islam atas IC. Kita tak nak hanya sekadar nama Islam, tetapi kita nak hati, jiwa, raga, Mak Saleh kata spiritual, kerohanian. Kita menjadi Muslim ulul albab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam Al-Quran surah Az-Zumar Allah Ta'ala tanya kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Allah Ta'ala tanya kita. Maksudnya Allah tanya kita, sama ke orang yang belajar dengan orang tak mengaji? Orang belajar dengan orang tak belajar, sama ke? Allah tanya kita. Maka sudah pasti kita orang cerdik ni, kita tahu jawapannya. Beza langit bumi dua golongan tu. Lalu Allah Ta'ala sebut, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang belajar tadi, kita menjadi ulul albab, Muslim ulul albab di sisi Allah Ta'ala. Apa makna ulul albab tuan-tuan? Ulul albab kita biasa dengar, biasa kita dengar, tapi maknanya apa? Ulul maknanya apa? Ulul pemilik. Ulul pemilik, yang memiliki. Manakala albab makna apa tuan-tuan? Kalau tak tahu tu pelik tu. Nampak sangat tak layan filem hitam putih tu, kan? Nampak sangat tak layan filem drama lama tu, kan? Tak lain tak bukan. Sampai jumpa harta dalam gua kawan tu. Albab dengan makna pintu-pintu. Maknanya Muslim ulul albab ni iaitu Muslim yang memiliki pintu-pintu. Kena terjemah banyak lagi tu. Apa yang dimaksudkan Muslim yang memiliki pintu-pintu? Di sinilah alim ulama, para mufassirin, ahli tafsir bagi pengertian kepada kita. Ulul albab, pemilik pintu ada 3. Yang pertama, pemilik pintu syurga. Orang-orang yang suka mengaji ilmu agama, suka dengan ilmu Allah, Nabi jamin pada dia, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah hadiahkan baginya satu highway ke syurga. Tuan-tuan,
Itu makna ulul albab pertama, yakni Muslim yang menjadi pemilik pintu syurga, ataupun bahasa mudah kata, orang-orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita nak sangat syurga? Sebab kita tahu tuan-tuan, syurga itulah kampung asal kita. Kita dekat dunia ni, kita transit je tuan-tuan. Nak pergi Mekah, naik kapal terbang Fly Emirates, dia transit dekat Dubai sekejap 2 jam. Transit sekejap, terbang balik, sampailah ke Mekah. Sama juga kita ni. Kita ni berasal daripada syurga. Nabi Adam daripada syurga, turun ke dunia, transit sekejap, bukannya selama-lamanya. Ada orang transit 50 tahun. Ada orang duduk dekat dunia 60 tahun. Ada orang transit sampai 90 tahun. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, habislah tempoh transitnya. Maknanya dunia ni bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggalkan. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita nak jadi orang ahli syurga. Sebab lepas transit, harap-harap balik nanti, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita jadi orang ahli syurga. Itu makna ulul albab pertama. Yang kedua tuan-tuan, ulul albab ni maknanya apa? Para mufassirin mengajar pada kita, yang kedua maknanya pemilik pintu kebaikan. Orang yang belajar agama, suka datang rumah Allah, jaga akhlak Islamiah, dia menjadi Muslim yang Allah selalu buka pintu-pintu kebaikan. Sehingga Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, yakni manusia yang banyak bagi kebaikan pada orang. Jadi kita tuan-tuan, mudah-mudahan Allah buka bagi kita pintu-pintu kebaikan. Taklih dekat kita, dapat dekat zuriat keturunan kita. Taklih dekat kita, dapat pada anak cucu kita yang baik-baik, mudah-mudahan. Sebab itulah kita doa hari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Kita tawaf 7 kali di Mekah, antara rukun Yamani ke rukun Hajarul Aswad. Kan kita baca doa itu tuan-tuan. Sampai dekat rukun Yamani, angkat tangan, Bismillah, ya Allahu Akbar, walillahil hamd, kucuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sampai Hajarul Aswad. Maknanya kita ulang 7 kali dalam tawaf, menjadi bacaan rutin. Maknanya kita nak jadi orang kedua tadilah, Muslim ulul albab yang kedua, yakni yang selalu dibuka pintu-pintu kebaikan dalam hidup kita, para jamaah yang dikasihi Allah. Akan tetapi majoriti para alim ulama menyebutkan yang ketiga tuan-tuan. Ulul albab ni dengan makna yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Muslim yang ulul albab, yakni Muslim yang dibukakan mata hati, pintu hatinya. Tu makna ulul albab yang ketiga. Orang Islam yang Allah buka mata hati dia, faham agama, belajar sikit, faham banyak. Tu orang ulul albab. Sampaikan tok guru saya sebut di pondok dulu,
Cerita lama lah, cerita tahun 98 dulu. Dah 23 tahun lepas lebih kurang. Kata guru saya, orang ulul albab ni dia belajar satu tapi fahamnya 10. Tu orang ulul albab, celik mata hati dia. Tapi kalau bukan ulul albab, dia belajar 10 sepatah haram tak faham. Tu jenis orang bukan ulul albab. Sebab itulah tuan-tuan kita ni Masya Allah, belajar sikit faham banyak. Subhanallah. Itu mudah-mudahan golongan ulul albab. Ada orang belajar tajwid daripada kecil sampai ke besar, nak faham nun mati pun tak faham-faham. Betul. Tapi kita bukan setakat nun mati, habis mak dia belajar. Mak lin, mak badal, mak arif, mak iwat. Sebut mak apa, semua dia boleh jawab. Berapa harakat? Masya Allah. Tu orang yang ulul albab, celik mata. Ada orang dia belajar faraid tak faham-faham. Suami mati, bini dapat berapa, anak dapat berapa, Allah cannot go dia nak faham. Tapi ada orang tu mudah faham. Yang ni mati, yang tu dapat berapa, hak mana asabah, hak mana 1/2. Tu orang yang celik mata hati, Tuhan buka. Nak ceritanya tuan-tuan, kita ni malam ni kita faham Muslim ulul albab. 3 makna ulul albab itu, harap-harapnya dapat 1 tak pedah pada kita. Kalau dapat 3-3, Masya Allah, mudah-mudahan anugerah Allah bagi kita orang-orang yang benar-benar menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran tuan-tuan, kadang-kadang Allah sebut dengan perkataan ulul. Tapi kadang-kadang ada juga Allah sebut dengan perkataan ulil. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Kadang-kadang Allah sebut dengan ulil, kadang-kadang Allah sebut dengan ulul. Tapi maknanya samalah. Maknanya dengan 3 makna yang kita bincangkan tadi. Agak-agaklah tuan-tuan, ulul albab ni penting tak dalam kehidupan kita, sistem pendidikan hari ni? Penting. Kita nak lahirkan anak-anak remaja-remaja yang ulul albab, yang celik agama. Dia pergi sekolah bukan sekadar A akademik, tidak. Tapi yang paling penting apa dia? Akhlak, adab. Mak Saleh kata attitude, sikap. Kalau mengaji saja pandai tapi akhlak KO, maka Masya Allah, takut-takut menconteng arang pada muka guru-guru dan ahli keluarganya sendiri. Itulah kita hari ni nak lahirkan generasi Muslim ulul albab. Cintakan agama Allah, cintakan rumah Allah, hidupkan suasana agama di tempat kita. Subhanallah. Itulah yang kita harapkan. Sebab itulah tuan-tuan, dekat Malaysia ni ada tak sekolah namanya ulul albab? Ada tak tuan-tuan? Sekolah yang namanya ulul albab? Ada kan? Namanya MRSM ulul albab. Yang mana cikgu-cikgu tahu lah, kan? Dekat Malaysia ni sekarang ni ada 58 MRSM. Yang terbaru dibuka tu di Kundasang tu, Ranau, kaki Gunung Kinabalu. 58
Daripada 58 MRSM tu, 8 buah namanya ulul albab. Apa beza 8 tu dengan 50 yang lain? Semua MRSM, tapi apa beza 8 tu dengan 50 yang lain? Yang 8 itu memang nak fokus pada lahirkan generasi yang betul-betul celik Al-Quran, celik agama. Keluar dekat sana Al-Hafiz 30 juzuk. Keluar tingkatan 5, syahadah 30 juzuk dalam dada. Alhamdulillah. Bukanlah saya kata yang 50 lagi tak mengaji Quran, tidak. 50 lain pun mengaji juga. Cuma yang 8 tu spesialisnya dalam bab agama. Tuan-tuan, dekat Malaysia ni ada sekolah sukan tak? Ada kan? Habis sekolah lain tak main sukan ke? Bukan, sekolah lain main juga sukan. Cuma yang tu spesialisnya sukan lebihnya. Begitulah maknanya. Kan? Jadi 8 buah tadi MRSM khusus pada agama. Sebab tu dia buat nama MRSM Ulul Albab. Baguslah kalau boleh. Jangan setakat 8, tambah lagi, banyakkan lagi. Kita mak ayah tumpang bangga. Kan? Kalau ada generasi kita dapat mengaji. Cuma MRSM ni dia bukan bawah Kementerian Pendidikan, tuan-tuan. MRSM ni dia bawah MARA. MARA ni bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Bawah KPM, bawah Kementerian Pendidikan sendiri, ada tak sekolah Ulul Albab, tuan-tuan? Ada juga. Tapi nama sekolah tu nama biasa. Tapi modul dia Ulul Albab. Biasanya sekolah namanya SMAP, Sekolah Menengah Agama Persekutuan. Ataupun namanya kadang-kadang SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Nama biasa. Tapi modul dia sebut Temua. Tahfiz Modul Ulul Albab. Baguslah. Jadi bawah KPM ada, kalau tak silap setiap negeri ada satu. Maknanya ada dalam 14 lah. Jadi MRSM ada 8, bawah KPM ada 14, kalau tak silap saya. Baguslah. Maknanya perbanyakkan lagi. Kita nak lahirkan generasi-generasi yang bukan setakat mengaji hebat, bukan setakat sukan pandai, tapi agama nombor 1. Dia pergi mana-mana pun dia bawa agama dalam kehidupan. Mak ayah tak risau. Ni kadang-kadang mak ayah risau. Kenapa, tuan-tuan? Duduk satu rumah dengan mak ayah pun berani tinggal sembahyang. Dia habis tingkatan 5 nanti, dia masuk universiti, jauh dengan mak ayah, lagi teruk dia tinggal sembahyang. Duduk satu rumah hari ni berani tinggal sembahyang. Dia pergi overseas, sambung mengaji luar negara, pergi jauh-jauh college. Minta maaf kalau saya sebut. Duduk dengan mak ayah pun berani free hair. Duduk satu rumah dengan mak ayah pun berani buka tudung, jalan sana sini, anak dara. Dia keluar dekat universiti, masuk EU, lagi teruk dia buka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita nak lahirkan generasi yang dalam hati tu ada erti bertuhan dalam jiwa dia. Itulah yang dimaksudkan dengan Muslim Ulul Albab. Dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan agama. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi sebab tu dalam Quran, kalau tuan-tuan rajinlah, kalau tuan-tuan nak kira lah, dalam Quran berapa kali Allah ulang perkataan Ulul Albab itu? Jadi ada lebih kurang hampir 16 kali. 16 kali Allah ulang perkataan Ulul Albab itu. Jadi bila diulang banyak kali tu, tuan-tuan, ada makna lah. Bukan saya sebut, kata Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan kenal, saya yakin tuan-tuan belajar kitab hikam ataupun syarah kitab hikam.
Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala sebut pada kita, haitsuma takarrara fil kitabil azizi was sunnah innamal muradu bihil ilmun nafi' allazi tuqarinuhul khasyah wa taktanifuhul makhafah. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, benda yang diulang banyak kali dalam Quran, ketahuilah itulah perkara yang kalian mesti ambil berat padanya, kerana ia menambahkan ketakwaanmu kepada Allah dan menambahkan keyakinanmu untuk beramal dengan agama Allah. Maknanya benda yang Allah ulang banyak kali dalam Quran, maknanya benda tu kita kena ambil cakna lebih, ambil serius. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali tuan-tuan Allah ulang dalam surah Ar-Rahman? 31 kali kan? Saja-saja ke Allah ulang 31 kali tu? Bukan saja-saja, ada makna lah tu. Kenapa sampai Allah ulang 31 kali itu? Nikmat aku yang manakah kamu hendak dustakan? Itu terjemahan biasa. Kalau terjemahan yang sebenar maknanya apa? Allah tanya kita, manusia, nikmat aku mana lagi tak cukup? Aku dah bagi semua dah. Tu makna terjemahan sebenarnya. Tak cukup apa lagi? Macam-macam dah aku bagi. Ada lagi yang tak cukup? Tu yang terjemahan sebetulnya. Bila kita dengar macam tu, baru betul. Nikmat apa lagi tak cukup? Dah lebih sangat dah Allah bagi pada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat aku mana lagi? Kalau nak hitung tak terhitung. Jadi tuan-tuan, Allah ulang 31 kali, ada makna lah. Sama juga perkataan ulul albab, Allah ulang sebanyak 16 kali diulang. Allah nak kita menjadi Muslim, bukan sekadar Muslim atas IC, bukan sekadar Islam yang hanya menampakkan zahir sahaja, tetapi kita bawa agama pergi mana-mana. Tak kisahlah pergi ke barat, pergi ke timur, atas kapal terbang, atas laut, di pulau, di darat, di sekolah, dalam tandas, dalam tidur, dalam bersukan, dalam berhibur, dalam bekerja. Kita letak agama nombor 1 dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah. Itu yang membezakan kita dengan yang lain. Lagi-lagi tuan-tuan, kita ni Masya Allah, lebih kurang 44 hari lagi nak jumpa Ramadan kan tuan-tuan? 44 hari lagi ataupun 43 hari lagi lebih kurang. Tetamu istimewa nak datang jenguk kita, kan? Jadi tetamu istimewa ni nak datang, jadi kita kena buat preparation yang terbaik. Kita kalau tetamu jauh nak datang, apa yang kita buat? Satu rumah kita vacuum, sembur pewangi, sapu rumah, bagi lawa-lawa. Tetamu nak datang, siapkan makanan paling special hari itu. Tetamu nak datang. Kalau dia nak rehat, kita bagi bilik tidur, kita serve yang terbaik. Maklumlah, tetamu setahun sekali nak datang, tetamu jauh. Begitulah orang ulul albab. Dia tahu Ramadan nak datang 40 hari lebih lagi ni. Preparation dia lain daripada orang lain. Dia buat persiapan jiwa, persiapan hati. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita sekarang di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, bulan apa bulan Rajab ni? Bulan Rajab dikenali sebagai bulan haram dalam
Islam. Apa makna bulan haram tu tuan-tuan? Tadi pun anak murid saya tanya. Anak murid tingkat atas 2 tanya, Ustaz, kenapa bulan ni dipanggil haram? Rupa-rupanya haram pada Rejab itu maknanya apa tuan-tuan? Haram itu maknanya suci. Bulan haram, bulan suci. Tuan-tuan pergi ke Mekah. Dekat Mekah nama Masjidil Haram. Walaupun nama Masjidil Haram, bukan haram pergi. Masjidil Haram walaupun nama haram, maknanya masjid yang suci. Jangan pergi. Haram. Bukan. Maknanya masjid yang suci. Bukan masjid haram pergi. Dekat sana dipanggil tanah haram. Maknanya tanah suci. Bulan haram, bulan suci. Tetapi bila sebut makanan haram, jangan kata makanan suci pula. Makanan haram dia terbalik. Maknanya makanan yang kotor. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan, perkataan sama, tapi penggunaan beza. Penggunaan tengok tempat. Jangan main taram je semua. Makna sama, perkataan sama, tapi penggunaan maknanya tengok keadaan. Yang tadi makna suci, tapi makanan maknanya jadi haram. Saya bagi contoh lain. Sakinah. Sakinah. Ada makcik Kinah ke belakang? Sakinah nama orang perempuan kan? Apa makna sakinah tuan-tuan? Sakinah maknanya ketenangan. Tetapi cuba tuan-tuan belajar ilmu tajwid. Hukum nun sakinah dan tanwin. Dalam tajwid hukum nun ketenangan ke? Dalam tajwid nun sakinah bukan nun ketenangan. Itu maknanya hukum nun mati, bukan tenang, mati terus. Maknanya perkataan sama, tapi penggunaannya beda. Jangan main taram semua. Sakinah dalam kehidupan ketenangan, yes. Tapi sakinah dalam ilmu tajwid mati. Maknanya dalam Islam perkataan sama, tapi tengok tempat penggunaan. Jadi tuan-tuan, Rejab dipanggil bulan haram. Bukan saya sebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah juzuk 10. Inna iddatash syuhuri indallah Ithna asyara syahra Fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kiraan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan tu Allah tetapkan bila? Allah gazet bila? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi lagi. Allah dah gazet ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itulah orang tua-tua kata 1 bulan tunggal, 3 bulan berangkai. Bulan tunggal sekarang lah Rejab. Yang berangkai Zulqa'edah, Zulhijjah dan Muharram. Dia berderet 3 bulan tu. Zulqa'edah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan haram yang berangkai. Sedangkan Rejab bulan haram yang tunggal. Sebab dia tak depek dengan orang lain. Dia tak bersambung dengan bulan haram yang lain. Jadi tuan-tuan, bulan haram Rejab maknanya bulan suci. Bulan suci maknanya jangan kita kotorkan bulan ini dengan perkara-perkara yang boleh mencemarkan kesucian bulan haram yang suci ini. Jadi level bulan Rejab ni pun dah hebat dah.
Belum lagi masuk kepada tetamu istimewa yang nak datang Ramadan kelak. Jadi preparation kita dah buat. Doa lepas solat seperti yang Tuan Imam kita baca tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ulang selalu, tak kisah lepas solat ke, luar solat ke, agar ingatan kita nak jadikan kita Muslim yang ulul albab, yang celik mata hati dalam memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah tuan-tuan, Allah pandang kita. Allah pandang kita, Allah, hambaku betul-betul bersungguh nakkan rahmat daripadaku. Hambaku betul-betul bersungguh nakkan redaku. Hambaku betul-betul bersungguh nakkan syurgaku. Pasti akan ku kurniakan kepadanya segala kenikmatan, keindahan di dalam syurga kelak. Itulah yang telah dijanjikan oleh Allah dan juga disabdakan melalui lisan lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita jadi orang yang ulul albab, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berhenti sekejap, kita bagi laluan pada azan dulu. Wallahu a'lam. Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah. Hadirin para jamaah, kita sambung sikit lagi apa yang kita bicarakan pada malam ini tentang insan-insan yang bergelar ulul albab, yang mana kita tahu kita sekarang di bulan haram, bulan Rajab. Kata Sayyidina Abu Qatadah rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, inna zulma fi ashharil haram a'zamul khati'ah. Kata beliau, barang siapa yang buat dosa dalam bulan haram, maka azabnya lebih teruk, lebih dahsyat berbanding orang yang buat dosa dalam bulan-bulan yang bukan bulan haram. Maknanya bulan Rajab ni kita kena lebih lagi jaga. Tinggal semayang dalam bulan ni lebih dahsyat azab berbanding orang tinggal solat dalam bulan-bulan yang lain, bulan halal yang lain. Tuan-tuan, mencuri dekat Mekah dengan mencuri dekat sini agak-agak sama tak balasannya? Sama tak tuan-tuan? Sudah pasti tak sama. Sana Mekah tanah haram, dia pergi mencuri, dia mengotorkan tanah yang suci, maka azabnya lebih dahsyat berbanding orang mencuri dekat sini. Sebab dekat sini tanah halal. Tu beza darjat tanah haram, tanah halal. Sama juga tuan-tuan, kata alim ulama, orang buat amalan sunat pada bulan Rajab, pahalanya pun lebih hebat berbanding orang buat amalan sunat bulan-bulan yang lain, kecuali Ramadan. Ramadan tu level lain lah, kan? Ramadan paling tinggi lah. Maknanya antara bulan lain, Rajab sebab dia bulan haram, level dia tinggi. Maknanya kita solat duha, kita solat sunat rawatib, kita ngaji Quran bulan haram Rajab ini, pahalanya jauh lebih hebat berbanding bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan itu tadi.
Jadi tuan-tuan para jamaah yang berbahagia, sebab itulah kita hari ini dengan kedatangan bulan Rajab, kita sama-sama memperbanyakkan lagi ikatan hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita tahu, saya sebutkan tadi, haram itu maknanya suci. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, perbanyakkan, sucikan jiwa dan hati kita. Kita bersihkan dalaman kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kerana Allah suka, Allah cinta, Allah kasih pada orang-orang yang banyak membersihkan jiwanya daripada kotoran-kotoran dosanya. At-taibu aniz zambi kamala zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti dia bersih, suci, tak ada dosa. Jadi kita di bulan Rajab, bulan yang suci, kita nak jadi Muslim ulul albab. Maka untuk diri saya dan tuan-tuan para jamaah sekalian, kita sama-sama bersihkan hati, rawat rohani dengan cara kita masing-masing lah. Kan? Ada orang dengan cara dia sucikan jiwa, banyak bangun malam, menangis, mungkin ada kelalaian, kealpaan, dia buat dengan cara sedemikian. Ada orang dia suka bersihkan jiwa dengan sedekah, kan? Dia banyak sedekah, dia banyak infak. Itu cara dia rawat hatinya. Ada orang dia tak mampu sedemikian, tapi dia suka bersihkan jiwa dengan perbanyakkan salawat kepada Nabi SAW. Ada orang dia suka bersihkan hati, selalu pergi Mekah, tiap-tiap tahun pergi Mekah, kan? Silat-silat hari bulan 3 kali setahun dia pergi. Itu caranya membersihkan hati dan jiwanya. Maknanya masing-masing ada cara. Yang penting tujuan kita sama, jalan, strategi ikut masing-masing, tapi tujuan kita sama. Apa dia? Tujuan kita, kita nak jadi hamba Allah, Muslim ulul albab, bersih jiwa rohani spiritual, agar kita nak mempersiapkan hati kita untuk kita bertemu Ramadan kelak. Dan akhirnya kita nak jadi hamba-hamba yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang tuan-tuan dapat pada malam ni, tak ada niat lain sebagai perkongsian untuk saya dan kita semua perbaiki diri kita dalam kita memperdekatkan hubungan kita dengan Allah dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan. Jadi saya Da'i Farhan, saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, tersilap bicara, terkasar bahasa. Saya mohon ampun, mohon maaf. Terima kasih kepada semua yang hadir beramai-ramai pada malam ini. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi di lain pertemuan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.